Islam. Tapi ada satu masalah, dia kata annal mutakallifin i'taqadu qawaidul iman wa aqarru bi sihhatiha wa aminu biha summa ittakhadhu adillatahum al-aqliyah. Depa ni semua orang beriman. Depa beriman dengan Quran, dengan kaedah-kaedah iman, depa mengucap secara sahih betul. Tapi masalah depa nak buktikan iman itu dengan cara akal. Dia ada masalah macam itu. Dulu ni ilmu kalam ni dia apa bahasa kita nak pakai, dia macam orang dulu lepas daripada zaman Nabi, lepas daripada zaman sahabat, sikit perkembangan dalam zaman imam-imam mazhab. Mungkin kita kata sebahagian daripada imam mazhab tak tengok benda macam ni, mungkin tak terkena ke negeri-negeri tertentu macam Mekah, Madinah, tak ada benda ni semua. Ini negeri yang selamat. Tapi bayang orang ambil Islam daripada India, orang ambil Islam daripada Parsi, orang dapat Islam daripada jalan Khurasan, jalan Samarkandi. Ini semua tempat-tempat lubuk puaka. Akidah orang masa tu akidah Majusi, sembah api. Depa terkena apa? Depa terkena satu fitnah, depa masuk Islam, ada rasa takut dalam kepala depa, timbul rasa takut. Takut macam mana? Kita masuk Islam, kita duk baca Quran. Quran kata Allah ni bersemayam, Allah ni macam tu, Allah ni macam ni. Kita fahamlah, kita ni faham. Tapi kalau anak cucu kita tanya kat kita nak layan depa lagu mana? Kita nak jawab kat depa macam mana? Maka dalam duk fikir macam tu, duk fikir macam ni, depa terjumpa satu riwayat. Ini dicerita dalam Dua Hal Islam, satu riwayat daripada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, ini perkataan Ali bin Abi Talib. Kata Ali bin Abi Talib, hadithun nas bima yafhimuna aturiduna an yukazziballah wa rasulahu. Dia pegang yang ni. Dia terjumpa asar ni. Katanya Sayyidina Ali kata, cakaplah dengan manusia apa yang orang boleh faham. Cakap dengan manusia apa yang orang boleh faham. Aturiduna, adakah kamu nak an yukazziballah wa rasulahu, adakah kamu nak manusia ni bila kamu cakap tentang Allah, dia mendustakan Allah dan dia mendustakan Nabi Muhammad? Hampa mau tak benda tu jadi? Kalau tak mau benda tu jadi, maka cakaplah kepada mereka agama ni pada kadar mereka boleh faham, kemudian berhenti tang situ cukup. Walaupun benda panjang berjela ni wujud dalam agama, jangan cakap. Pasal apa? Mereka tak boleh faham. Bila mereka tak boleh faham, aturiduna, hang mau ke bila hang cakap satu benda mereka tak faham, ay yukazziballah wa rasulahu, depa sampai peringkat depa tak boleh faham, depa mendustakan Allah dan Rasul. Benda ni sampai kat depa jadi takut. Asal takut dia Pak Mit, asal takut. Duk fikir, kalaulah orang tanya kat kita Tuhan ada tangan, kita fahamlah. Tapi kita hak depa ni macam mana? Jadi kita bercakap apa yang depa boleh faham. Kita kata maksud tangan tu bukan tangan, maksud dia kuasa. Dia faham. Kalau kita kata maksud tangan tu tangan, tapi tak sama macam tangan kita, dia tanya pula, macam mana tangan boleh tak sama? Dia tanya lagi, yang kata tangan tak sama tu macam mana? Jadi benda ni semua kalau kita terang, saat ni kita kata ya Tuhan ada tangan tapi tak sama. Dia tanya lagi, kalau Tuhan ada tangan, jari dia boleh bergerak tak? Oh, dia kata ni Sayyidina Ali dah bagi ingat, jangan bagi manusia dustakan Allah. Jadi bagi cakap satu benda dia faham. Tangan tu maksud dia kuasa. Oh, budak tu faham kuasa. Awak tak kata tangan. Tangan tu kan kita boleh angkat. Benda berat kita boleh angkat, mana kederat tangan lah. Oh, budak tu faham. Daripada rasa tak mau bagi orang rosak agama, dia cipta kaedah takut ni. Turun satu generasi yang rasa takut tu telah jadi syarat pengajian dalam agama. Boleh faham tak Pak Amir? Macam mana dia punya, orang putih kata apa Pak Cik?
starting dia tu. Start dia tu. Titik dia tu, noktah dia tu titik. Akhirnya yang bercakap lagu tu asal daripada orang tua-tua dulu, takut orang tak faham dia cakap macam tu. Last kali yang dia cakap tu, generasi 2, 3 berlapis-berlapis turun bawah ni duk ingat kata mengaji agama lagu tu. Akhirnya jadi satu falsafah pula. Jadi satu falsafah. Satu masalah. Falsafah tu pula jadi pula syarat pelajaran akidah. Muhammad Amin, apa nama dia? Ahmad Amin dalam buku dia Duhal Islam ni, dia kata yang ni penyakit nombor 1. Ni penyakit nombor 1 ada pada ilmu kalam. Ilmu kalam. Jadi semua benda dia beriman dengan ayat Quran, dengan hadis dia beriman, tapi dia nak benda tu dibuktikan secara akliyah, secara akal. Benda tu boleh cakap, benda tu boleh bukti, benda tu boleh bagi penjelasan. Dengan dia terlupa, kata Ahmad Amin ni, dengan dia terlupa, Al-Quran diturunkan pada zaman Nabi Muhammad bersesuaian dengan masalah yang orang hari itu jumpa. Ada orang, dia mai dekat Nabi Muhammad, dia satu orang yang kata Nabi Allah Isa tu Tuhan. Nabi Isa tu anak Tuhan. Dia mai aju masalah tu dekat Nabi. Maka Quran, bila orang tanya lagu tu, Quran selesaikan terus masalah dia. Faradda alaihim fil mawadi' iddah. Quran bagi selesai, bagi settle masalah dia. Allah buat turun ayat Quran. Allah kata inna mathalu Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Terus Quran jawab. Quran tak bagi cerita panjang. Quran jawab terus. Quran kata sesungguhnya umpama Isa di sisi Allah macam mana Adam kami buat daripada tanah, kemudian kami kata jadi. Maka Isa bukan anak Tuhan. Isa tu macam Adam. Jawapan dia terus kepada masalah tu. Ilmu kalam ni, jawapan dia bukan terus kepada masalah. Jawapan dia bagi masalah. Bila orang datang kepada Nabi, mereka ni satu kaum ankaru al-hasyar wan nashru. Mereka tak percaya pasal kiamat, mereka tak percaya pasal hari kebangkitan. Farada alaihim. Allah jawab terus. Allah kata kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Macam mana kami buat hampa lah ni, macam tu juga kami akan buat hampa lagi sekali. Jawapan tu selesai masalah dia. Jawapan tu selesai masalah dia. Dia tak jadi apa-apa satu benda panjang, nak bawa satu masalah panjang. Mereka tak jumpa asar-asar macam ni. Kalau mereka jumpa pun, mereka tak boleh faham. Mereka tak boleh faham. Kata Muhammad Amin, satu orang nama dia Walid bin Muslim. Dia tanya kepada Imam Malik, dia tanya pada Sufyan Sauri, dia tanya pada Lais bin Sa'ad tentang sifat-sifat Allah ni macam mana. Pasal dalam ilmu kalam ni duk bagi jawapan macam tadi ya. Jawapan itu dia risau, orang tak faham, dia risau. Ada orang datang kepada Nabi, Tuhan ni ada ke tak ada? Lagu tu punya tanya. Quran turun. Quran kata afillahi syak. Hang syak ke Tuhan tu ada? Fatiris samawati wal ard. Buat langit, buat bumi siapa? Jadi dia tak ada satu jawapan. Dia tanya Tuhan ada ke? Dia jawab Tuhan tu wajib ada, tak boleh tak ada. Dia tak jawab macam tu. Ilmu kalam. Dia jawab, dia takut kawan tu tak faham. Sebenarnya dia takut kawan tu tak faham. Dia sedang mencipta satu kaedah baru sampai orang terus tak faham. Sampailah sekali orang tolak kaedah yang betul-betul wujud dalam agama. Orang tolak. Pasal duk pakai kaedah dia tu turun-temurun. Ini satu kesilapan yang cukup besar, kata Muhammad Amin, yang wujud. Sampai lah ni belum ada, kata dia, sampai zaman dia tulis buku dia ni, dia kata belum ada satu kerajaan dalam dunia ni boleh betulkan benda ni. Belum ada lagi. Dan dalam muqaddimah buku dia ni, dia kata mudah-mudahan akan datang sebelum kiamat benda ni dapat diubah. Kalau nak ubah benda ni, Muhammad Amin kata,
Nak ubah benda ni sama macam kita nak ubah matahari piduk tempat bintang, bintang piduk tempat bulan. Dunia akan kacau. Pasal pada pihak ilmu kalam, dia duk kata tu agama. Dia duk kata tu tauhid, dia duk kata tu akidah, dia duk kata tu iman. Kita duk kata kat dia salah. Bila kita kata dia salah, dia dengar tu, dia bayang apa? Dan kita duk belajar cara salah, dia bayang satu benda yang cukup celaru kat kita ni. Kata Muhammad Amin, orang tanya ni, Walid bin Muslim tanya pada Imam Malik, tanya pada Sufyan Sauri, tanya kepada Al-Laythi bin Sa'ad, yang kata sifat Allah ni macam mana? Semua orang-orang dia tanya ni jawab satu benda aja. Amiruha kama ja'at bila kaif. Terima sifat Tuhan macam mana Tuhan cerita, dan jangan kita bertanya macam mana sifat Tuhan. Terima macam tu. Balik ilmu kalam dia tak boleh terima. Dia kata kita mesti cari satu hujah akal. Satu hujah akal macam mana nak jawab. Mereka ni asal orang baik, bukan orang jahat. Orang baik, orang beriman, orang terima Quran, orang terima sunnah. Tapi dia risau kepada orang tu tinggi. Risau dia tu terlampau tinggi. Dia takut orang tak faham. Tambah dia pergi jumpa macam Ali kata macam tu, dia pergi jumpa. Dia jumpa macam tu. Kalau kata Tuhan ni duduk di langit, oh kacau. Tambah mungkin mereka ni orang asal puak-puak Greek tua. Sembah api pun ada pakcik. Macam-macam yang duduk dah. Celaru. Macam-macam yang duduk dah. Cakap macam ni kata Tuhan duduk di langit. Dia bayang macam dewa-dewa agama dia asal duduk di langit. Jadi dia beritahu Tuhan daripada langit dia kuasai semua benda. Oh, dia faham. Maknanya Tuhan ada kuasa. Tuhan ada kuasa. Itulah maksud Tuhan duduk atas aras. Akhirnya orang terima jawapan dia sebagai nas Quran. Tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Dia pergi jadi satu petaka dalam agama ini. Maka kata dia apa dia? Fahaula'i ra'au uquf indama ja'a fi din min ghairi tafsir. Ulama-ulama ini kita sebut nama tadi, Imam Malik, Sufyan Sauri, Lais bin Sa'ad, mereka ni semua termasuk apa nama Rabi'ah ni, guru pada Imam Malik, mereka ni menerima cara belajar akidah ni dengan jalan terima dalil yang ada, cuba faham dalil tu dan tak bagi apa-apa penjelasan. Maksud dia tak cuba takwil, tak cuba ubah makna, tak. Sebab la tuslihu lil ammah. Benda tu tak ada apa kepentingan kepada umat. Sebab benda ni berhubung dengan sifat Allah dan akal manusia sangat nak faham tak boleh. Berdasarkan apa Allah Ta'ala cerita, kita faham tak kat tu. Hak baki tu kita serah pada Allah tanpa kita bertanya macam mana. Kita belajar apa yang Allah Ta'ala kata dan kita boleh faham benda Allah Ta'ala kata. Tapi dia kata apa dia? Dia kata amma tariqatul mutakallifin wa syuyukhuhum fataghayir hadhil asliyin. Faminhum aminu billah wa ma ja'a bihi rasul. Tapi jalan mutakallimin ni, jalan sifat 20 ni, jalan ahlu kalam ni dan syekh-syekh mereka ni fataghayir. Dia ubah. Bila dia ubah, dia tak sedar apa yang dia buat. Dia telah ubah satu benda yang cukup tak boleh ubah. Apa dia? Sifat-sifat Tuhan. Bila dia ubah, setiap benda dia ubah tu dia bubuh satu nama lain. Dia takut orang tak faham, tapi dia tak sedar telah berlaku tahrif, pengubahan lafaz dan makna. Yang ni dia tak faham. Pasal apa? Sebab mereka ni mementingkan biadillatil aqliyah al-mantiqiyah. Mereka lebih mementingkan benda tu boleh dibukti secara akal dan secara mantik. Sampai pada peringkat mereka masuk pada daerah mereka tak boleh masuk, iaitu pada sifat Allah, pada ayat Allah. Maka benda ni menimbul masalah daripada zaman hari itu sampai zaman dia tulis buku dia. Yang tu kita cerita apa yang dia sebut. Lepas tu kata Muhammad Amin, dia kata fal muhafizuna fid din. Apa jalan kita nak bagi agama kita ni jadi elok bila kita belajar akidah? Dia kata tak ada jalan. Al uquf 'indan nas.
kita kena belajar uquf. Uquf ni maksud dia apa? Berhenti. Dia kata uquf dia pada Arafah kan. Tapi berhenti duduk kat situ. Bila ada nas, kita berhenti. Kita terima nas tu. Wa natqu bima natqu bihi fil hudud al-fazid. Kita bercakap pada batas yang lafaz nas benarkan kita cakap. Wa sukut amma sakata anhu. Kita diam bila nas mendiamkan diri. Maka kita akan selamat daripada manhaj falasafah dan manhaj mutakallimi. Kita akan selamat. Sebab manhaj depa punya jalan manhaj adalah jalan nak buktikan sesuatu itu dengan biadillatihim al-aqliyah. Dia nak satu bukti secara akal. Pasal apa? Benda ni ada kena mengena dengan agama asal-asal dia belajar. Ini kata Muhammad Amin dalam buku dia, Duhal Islam.